Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 10 September 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dijangka melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Suara Sri Aman pada Sabtu. Beliau dijangka tiba pada pukul 11 pagi di PPV Dewan Suara Sri Aman sebelum membuat tinjauan operasi pemvaksinan melibatkan pelajar berusia 16 dan 17 tahun. Sejurus selepas itu, beliau dijangka melakukan tinjauan ke projek Waterfront Sri Aman pada sebelah tengah hari. Sementara itu, tinjauan UKAS di PPV Dewan Suara Sri Aman pada Jumaat mendapati seramai 745 orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 menerima suntikan dos pertama vaksin. Kesemua mereka dari SMK Melugu, SMK St. Luke dan SMK Sri Aman. Berita seterusnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Adun Tarat, Datuk Roland Sagahwiin memberikan sumbangan bakul makanan penduduk yang menjalani pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD pada Khamis. Bakul makanan tersebut merupakan sumbangan peribadi Datuk Roland yang melibatkan 279 ketua isi rumah KIR dari Kampung Lintang Baru Serian, 707 KIR dari Kampung Simpok Siburan dan 223 KIR dari Kampung Mundai Siburan. Penyerahan bantuan disampaikan kepada Ketua Wanita Ranting Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Kampung Lintang Baru Hasmaliza Husaini, Ketua Kaum Kampung Simpok John Jingut dan Ketua Kaum Kampung Mundai Sapin Kirim. Datuk Roland seterusnya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban penduduk yang terlibat dengan pelaksanaan PKPD. Pelaksanaan PKPD bagi ketiga-tiga buah kampung berkuat kuasa sejak 1 September lepas hingga 14 September depan. Sementara di Selangau, seramai 1,000 KIR di daerah Selangau akan menerima bantuan bakul makanan di bawah pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih. Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, mereka yang menerima bantuan itu dikenal pasti melalui e-kasih dari Pejabat Kebajikan Daerah Selangau. Kena ambil bakul makanan ke orang lebih keluarga isi rumah, ketua isi rumah miskin. Jadi pas Selangau itu sudah disiap ke senarai diberi fee tidak kebajikan, hanya bagian dikasih isi juga lebih 1,000 itu namanya isi rumah ke namanya takut menerima bakul makanan. Jadi atur tentang bakul makanan untuk isi bidal tidak semangka ngau atur ke Perintah Sarawak. Laban tanyanya dulu tampil ke nagai kami sikut-sikut serta dan kami tak fokus pasti nak ngaturnya. Lapan syarat oleh Kerajaan Persekutuan ngai tak minta kami melantik satuan atau NGO ngurus ke bakul makanannya. Nyalai kami nak ukis pusat kemakmur kami atau kedun kampus. Aku melatih untuk kita dikamin dengan persatuan mengelas ke ketua ke desain rumah, sekretarinya. Jadi sedaknya ngurus semua. Jadi untuk di kampus din aku dah melantik persatuan penanam lepas sawit rakyat Sarawak bapa ngurus ke din. Beliau berkata demikian semasa simbolik penyerahan bantuan bakul makanan pemulih dan penyampaian projek kecil luar bandar MRP di Pejabat Daerah Selangau pada Khamis. Dalam pada itu, Senator Rita turut memaklumkan penyerahan cek peruntukan MRP melibatkan penerima dari Dun Tamin dan Kakus. UPS tutup, magang-magang, UPS Kepala Menteri tutup, UPS SDO tutup, yang lainnya usahakan namanya tidak ya ada kecek mengambilnya ke temu dan damai kau. Yang lain kesaritoknya bisa 45 itu penerima cek MRP, jadi nilai semuanya 531,000, lebih setengah juta terberi ke Sarito. Jadi keduanya persatuan sudah ambil kedua deh. Laban sidak terbisik palak sidak bintu dan kedua dah ambil. Jadi mulai kan hari Kamin ngari kakus yang terus terang kepada Sarito. Mayo ambil hari Kamin bulir laban orang Kamin so
minta ni. Nyata dia fokus tu nak ada banyak dan kasih dah udah minta kasih permohonan udah datang kat tu. Berikut pula, Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang turun padang bagi meninjau PPV SMK Kota Samarahan pada Khamis. Beliau memaklumkan kira-kira 1,900 orang pelajar dijangka menerima suntikan vaksin dos pertama di PPV tersebut yang diadakan selama 3 hari bermula 9 hingga 11 September ini. Jadi alhamdulillah mendapat respon yang baik daripada para pelajar dan juga ibu bapa. Sebab suntikan vaksin untuk bawah 18 tahun mesti dihadiri bersama dengan penjaga ataupun ibu bapa. Alhamdulillah respon yang amat bagus dan kita sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa Bencana Bahagian dan juga KKM yang telah dapat mengatur dengan baik sekali proses vaksinasi untuk individu kategori 18 tahun ke bawah, khususnya di sekolah-sekolah. Dan pihak Jawatankuasa Bencana dan KKM telah mendapat penuh kerjasama daripada pihak sekolah, di mana hari ini KKM dibantu oleh pihak pengurusan sekolah. Dalam pada itu, penyelaras PPV SMK Kota Samarahan Dr. Noryatini Merali memberitahu proses vaksinasi tersebut dikendalikan oleh 50 petugas KKM dengan kerjasama petugas barisan hadapan lain. Saya Dr. Noryatini Merali dari Pejabat Kesihatan Samarahan. So, hari ini kita ada program vaksinasi lah untuk pelajar sekolah SMK Kota Samarahan. Esok dan seterusnya ada sekolah SMK Muara Kuang lah. Kami juga menerima walk-in untuk remaja yang sudah tidak bersekolah ataupun dari sekolah tahfiz. So, hingga hari ini kami bersama dengan guru sekolah dengan pihak kesihatan, kami berjumlah dalam 50 orang lah membantu untuk menjalankan program sekolah ini. Sementara itu, para pelajar yang menerima suntikan vaksin berasa gembira dan bersedia untuk menerima suntikan vaksin dos kedua mengikut janji temu yang ditetapkan kelak. Di Balingian pula, impian penduduk untuk memiliki sebuah sekolah menengah bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi. Menurut Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, tender projek membina SMK Balingian telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini. Kerajaan Persekutuan dan juga Jabatan Pelajaran Malaysia lah, dan telah dapat memenuhi hasrat yang dimohon ataupun dinanti-nantikan oleh rakyat di kawasan Dunia 58 kerana telah mengedarkan SMK Balingian ini. Ini berarti impian mereka jadi kenyataan lah dengan diawalnya kontrak ini nantilah. Bercakap ketika ditemui di Muka, beliau memberitahu apabila siap kelak, projek tersebut akan memudahkan penduduk Balingian untuk menghantar anak mereka bersekolah ke peringkat menengah. Manakala di daerah Bau, semua golongan remaja di konstituensi Tasik Biru akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan tiada individu yang akan dipinggirkan. Adun Tasik Biru Datuk Henry Heriginep berkata, sekiranya terdapat remaja yang tidak dapat menghadirkan diri kerana isu seperti kuarantin, logistik dan PKPD, maka nama mereka akan dikumpul oleh pihak sekolah untuk dimajukan kepada Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau. Jelas beliau, pihak PKD Bau akan melakukan mopping di mana akan mencari tarikh baru untuk golongan tersebut yang tidak dapat hadir pada hari ditetapkan. Bercakap ketika ditemui di SMK Singai Bau pada Khamis, beliau memberitahu sesi vaksinasi untuk golongan remaja dijangka tamat pada 3 Oktober depan. Dalam pada itu, seramai 282 pelajar dari SMK Singai Bau menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Pfizer-BioNTech dalam program imunisasi COVID-19 PICK Remaja Peringkat Daerah Bau pada Khamis. Kesemua mereka adalah pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 dari sekolah berkenaan, manakala bagi kes khas pula adalah seramai 8 orang. Proses vaksinasi di sekolah berkenaan melibatkan seramai 22 orang petugas dari Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau dan Klinik Kesihatan Singai.
Laporan berikutnya, dalam usaha menghidupkan industri muzik tempatan, syarikat infrastruktur ICT Sakofa Senjuan Berhad tampil dengan inisiatif The Music Must Go On Virtual Gig 2021. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sakofa, Muhammad Zaid Zaini, inisiatif yang berkonsepkan persembahan secara maya itu memberi peluang kepada pemuzik tempatan meraih pendapatan setelah persembahan mereka dimuat naik di media sosial. What it is essentially is an online gig. Jadi maksudnya sekarang ni it's tough for you to monetize content. If you go to the YouTube, Yunanga, all kinds of things, but it's free. So when you main guitar, you upload, you can't get payment. So through a corporate sponsorship, like Sakofa, we have allocated 50,000 to start off with. So the idea is to invite all these musicians, you perform, we upload, and then you get paid. So that is secara kecil dapat yang mata pencarian. Beliau berkata demikian semasa majlis simbolik penyerahan cek sumbangan Sakofa kepada Jawatan Kuasa Masjid Darul Al-Amin Kampung Semop yang diwakili Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Merangkap Adun Semop Abdullah Saidul pada Khamis. Pada majlis sama, Sakofa turut melancarkan lagu tema mereka berjudul We Are The Star Team yang dicipta oleh kaki tangan syarikat itu sendiri. Selain itu, dua penyanyi era 60-an tempatan, Muhammad Husaini Troki dan Bajuri Abdullah, turut menerima sumbangan CSR dari pihak Sakofa dalam majlis tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.